Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Salam di alam maya. Saudara Ediksi Diksi, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Fuad, Assalamualaikum. Terima kasih. Saudara Man JB, baru nak mandi baby ke? Berakhir impian. Saudara Samsul Anwar, saudara Azlan Yusof, Yusri B, ya. Rizal, Syahari, Syaf of Spring, Mio, Zakaria Yusof, saudara Yop, saudara Mizi, Lim Kian Heng. How are you, Lim? Happy Cap Gome. Saleh Muhammad, Rozanol, Harimau Berantai, Syarifuddin Syahari, apa khabar saudara? Ash Syafi, Amaluddin Syagi, Hafazah Abu Bakar, terima kasih sahabat malam bersama saya. Saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar Kelantan? Syahizan, Halimah, Aziz Zizi, Razali Osman, Haji Kamilun, So Amir Dolah, mata dah berkelemio dah tua ni. Saudara Poteh, apa khabar? Saudara Syukur, Syahizan, Izam, saudara Amir Dolah, saudara Muhammad Razi Abdul Rahman, saudara Zul Izwan, apa khabar? Saudara Mat Rukri Yaakob, salam. Ya, terima kasih, saya sihat, alhamdulillah. Azali, Miss Alqiyah, Robidin. Bila Robidin datang tu ada semangat sikit. Apa khabar, Bi? Harap bahagia bersama pasangannya, Yusri Tajri, Joka. Yang saya perlu daripada saudara adalah share. Sebab malam ini ada 3-4 perkara yang saya akan dapat memberi pencerahannya. Bagaimanapun sebelum saya meneruskan pencerahan ini, Saudara Roslan, Saudara Chris Lema, Pak Ngah, Aroma Senja, dah isyak dah kita. Saya memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 26 hari bulan Februari. Semalam ada penurunan begitu ketara ya di seluruh negara 1924, tapi tiba-tiba hari ini melonjak balik pada 2253, menjadikan keseluruhan warga kita yang dijangkiti virus corona 295,951 dan 11 kematian didaftarkan hari ini, jumlahnya 1111. 11 kematian, jumlah 1111. Di Sabah nampak gayanya ada peningkatan. Semalam 93, 2 hari lepas 105, tiba-tiba hari ini 129. Berhati-hati warga Sabah. Di Labuan, alhamdulillah tiada jangkitan. Di Sarawak, sebagaimana yang saya nyatakan, 2 hari lepas 353. Kemudian dia turun 219, hari ini melonjak balik 250. Berhati-hatilah teman-teman di Sarawak. Di Kedah ada penurunan, semalam 29, hari ini 25. Di Penang juga alhamdulillah semalam 162, hari ini 93. Cuma di Perak, Perak, mana ni? Kaban Tibin kita. Daripada 120, tiba-tiba dia melonjak 545. 545 warga Perak telah dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan keseluruhan di negeri Perak sudah 10,629. Di Selangor ada kelegaan, iaitu semalam 666, hari ini 633. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Juga ada kelegaannya, 218 kepada 122. Putrajaya, alhamdulillah, sifar. Di Negeri Sembilan juga ada peningkatan, tapi sedikit lah. Ya. Semalam 62, hari ini 68. Di Melaka, alhamdulillah turun daripada 22 pada 13. Diharapkan Melaka terus berusaha untuk mengurangkan ataupun kita memutuskan jaringan ini. Di Johor masih lagi berlegar pada angka 200. 2 hari lepas 318, kemudian dia turun 257. Tiba-tiba hari ini naik balik sedikit, iaitu 276. Warga Johor berhati-hati. Di Pahang juga ada peningkatan. Semalam 19, hari ini 21. Di Terengganu, alhamdulillah, sudah menghampiri sifar. Sebab semalam daripada 22 2 hari lepas, kemudian dia turun 6, hari ini 1. Single digit. Alhamdulillah di Terengganu. Di Kelantan ada peningkatannya.
2 hari lepas 53, semalam 44, hari ini ada peningkatan kepada 73. Dan nampak gayanya di Perlis naik balik. Walaupun single digit tapi tak seronok lah. Kita nakkan Perlis itu sifar. Semalam 1, hari ini 4. Itulah tentang apa yang kita dapat, yang saya perolehi daripada Kementerian Kesihatan, keseluruhan gambaran kedudukan COVID-19. Cuma di Perak itu agak mengusarkan kita. Saudara Muhammad Fauzi, kelonggaran merentas sempadan daerah dan negeri akan dipertimbangkan. Ya, kita mengharapkan begitu. Bagaimanapun, kalau macam di Perak 600 lebih tu, seria juga kita yuk. Kalau boleh biarlah turun. Biar sampai single digit, baru nak longgar ke, okeylah tu. Sepatutnya perkawalan mesti diteruskan. Okey, saudara, itu laporan COVID-19. Saudara, sebenarnya bila kita bercakap soal kepimpinan, kita harus melihat pelantikan khalifah pertama yang merupakan permulaan politik dalam Islam setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW mengajar kita bagaimana cara kita untuk mengangkat seseorang pemimpin. Ya? Sebab setelah kewafatan Nabi, kota Mekah dan kota Madinah sayu serta berduka cita. Saat itu wujud anasir yang menghasut umat Islam untuk meninggalkan agama Islam. Maka mesyuarat dilakukan di tempat berkumpulnya Bani Saidah. Ketika itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang menguruskan jenazah Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu adalah sahabat Nabi segera memanggil Sayyidina Umar Al-Khattab memaklumkan tentang kaum Ansar telah melantik khalifah baru menggantikan Nabi, iaitu salah seorang ketua suku kaum Ansar bernama Sa'ad bin Ubadah. Tapi semasa beliau disokong, tiada seorang pun dari kaum Arab Quraisy ada di situ. Ya, sedangkan baginda Rasul berasal daripada kaum Arab Quraisy di kota Mekah. Bila diketahui oleh Umar Al-Khattab, beliau memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan memaklumkan perihal yang berlaku. Lalu sahabat-sahabat Nabi dari Bani Quraisy mengikuti Abu Bakar dan Umar ke tempat berkumpulnya Bani Saidah. Di situ berlaku dialog antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya. Jadi kedua mereka bertanya kenapa mengangkat khalifah. Kenapa perlu diangkat khalifah di waktu baginda Rasulullah baru saja wafat. Maka mereka beritahu bahawa umat Islam terumbang-ambing tanpa pemimpin. Kerana itu perlu melantik salah seorang dari kaum Ansar. Jadi kaum Ansar adalah orang asal Madinah. Muhajirin pula adalah merupakan mereka yang dari luar Madinah. Termasuk dari kota Mekah, daripada Syam dan sebagainya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan baginda Rasulullah dari Arab Quraisy. Maka penggantinya menjadi pemimpin umat Islam ketika itu haruslah dari Arab Quraisy. Abu Bakar terus memegang tangan Umar dan ingin membai'ahnya dan memohon persetujuan semua sahabat-sahabat Nabi dari Ansar dan Muhajirin. Tapi bagaimanapun Umar menolak. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia menolak. Dan Umar berkata, aku tidak layak. Begitulah pemimpin terdahulu. Mereka tidak berlumba-lumba untuk mengejar jawatan. Umar menolak. Dia kata, aku tidak layak kerana ada yang lebih layak dariku, iaitu engkau Abu Bakar. Kaulah yang menemani baginda Rasulullah ketika degutur hingga engkau digigit ular kerana merisaukan keselamatan Nabi. Dan sebelum baginda wafat, di masa baginda sakit, katanya, sewaktu baginda tidak boleh mengimamkan umat Islam ketika waktu asar, aku hendak menggantikannya. Tapi dilarang keras oleh baginda. Dan Nabi berkata yang layak menjadi imam adalah Abu Bakar. Engkau juga adalah di antara sahabat yang paling awal masuk Islam. Maka engkaulah yang lebih layak menjadi khalifah umat Islam. Maka Umar Al-Khattab mengangkat tangan khalifah Abu Bakar dan membai'ahkannya menjadi pemimpin umat Islam. Maka disusuli oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi pengajarannya bukan mudah untuk mengangkat seorang pemimpin dalam Islam. Ya. Ia dilakukan dengan penuh teliti, cukup hormat dan mesti mencari pemimpin yang disegani masyarakat. Dia mesti berilmu, mesti jujur, bertakwa, zuhud dan berakhlak. Jadi jika berilmu tetapi kuat menipu bagaimana? Atau berilmu tetapi dia menggunakan ilmu untuk mengikut kesesuaian atau kehendak dirinya. Jadi maaflah masih ada yang tak kena kita ni. Kita tak sempurna. Jadi oleh itu sepatutnya kita harus berpegang kepada amar makruf nahi mungkar. Jadi kita harus mengambil ciri-ciri ini untuk mengangkat pemimpin. Yang sudah pun diperlihatkan kepada kita cara bagaimana mengangkat pemimpin. Cara artinya tidak
berebut-rebut untuk satu jawatan. Omar kata Abu Bakar kata Omar, begitulah. Jadi sepatutnya kita mencontohi. Sebab itu kita harus ingat setiap doa dan pujian, kita berselawat, tanpa doa terhadap ibu bapa kita pun boleh menyebabkan doa itu tidak diangkat. Jadi oleh itu berbanyaklah kita berselawat buat baginda Rasulullah SAW. Ingat saudara, ini negara rahmah, ummah sejahtera. Itu sepintas lalu. Bila kita nak mencari pemimpin, kita harus mencari pemimpin yang benar-benar pemimpin. Yang untuk memimpin kita, memimpin jemaah, bukan satu benda yang mudah. Zaman Rasulullah, zaman khalifah dulu, mereka tidak berebut-rebut untuk mencari jawatan, saudara. Okey, usai sedikit cerita pengajaran zaman silam, zaman zaman kehebatan Islam. Ya, jangan lupa e-commerce. Ada teman kata dia tak nak tengok e-commerce. Saya kata tak apalah, tapi saya harus mewawarkan e-commerce ini untuk teman-teman. Jadi kalau saudara nak masuk dalam e-commerce ini, berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Saya harus mengiklankan produk Ibu Al-Azhar, iaitu rendang tok dan juga kuih bahulu berdal. Ataupun hubungi Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Bukan dendang manis, dendeng manis Siti Farehah. Ataupun saudara nak buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Buahnya harga murah. Saudara Desa Faiz itu ucapan setinggi-tinggi tahniah mempertahankan UMNO semasa berbual dengan Tian Chua. Itu semalam. Sebentar lagi saya akan ulas sikit lagi. Saya minta saudara share sangkut Datuk, sangkut. Kenapa ni sangkut ni? Saya tak tahu kenapa apa yang sangkutnya tu. Saudara Anggrek Rimba, memanglah saya nampak hari ni saya ada orang cuba nak hack saya punya live ni. Tak apalah, biarlah mereka berkuasa. Mereka buat, cubalah. Okey. Dan jangan lupa juga ya, pepes ayam RMB frozen. Ini keluaran produk sahabat kita, Saudara Nizat. 013-872-9589. Saudara boleh berhubung untuk mengeluarkan produk saudara. Zaman susah sekarang ni, sama-samalah kita berniaga. Dan kita saling bantu-membantu. Saya mewujudkan wall ini sambil kita berinteraksi. Kalau saudara ada produk, kita sama-sama mengiklankan produk saudara. Terima kasih, saudara. Saudara Abdul Ghani, dendeng manis Siti Farehah. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah berlacak politik muncul lagi. Saya Yusuf Abdullah. Berlacak politik muncul lagi. Saya akan bagi sekejap lagi pencerahannya. Jadi sebelum itu, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Buah kayu habis dirangah, jatuh ke lalang, tidak bersisa. Pemimpin Melayu asyik bertelagah, khawatir hilang negara bangsa. Ini Pak Nazil dia susah hati melihat kita berbalah sama-sama Melayu ni. Dan bahasanya indah bila dia kata buah kayu habis dirangah. Ranggah ni itu dipanjat. Diranggah kalau dahan sampai sekah lah, itu diranggah, digayut, diambil, dirangah. Sebab itu bahasa-bahasa Pak Nazil ni cukup indah untuk kita jadikan ini perbualan kita gunakan seharian. Indah bahasanya. Berkurung Kedah berbatik Jawa, menari Zapin orang memuji. Bahasa indah menyerap jiwa. Sayang pemimpin menodai janji. Jadi kita menegur pemimpin kita ni bukanlah dengan maki hamun. Cukup dengan seloka, dengan pantun. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman dua perangkap pantun untuk kita jadikan amalan kehidupan kita dan pegangan kehidupan kita. Ya saudara, sebagaimana saya katakan bahawa kebajikan rakyat perlulah didahulukan dan disantuni. Masih belum ada lagi cerita tentang moratorium. Tercungap-cungap rakyat sekarang ni. Ini dah masuk penghujung bulan Februari. Hari ini rakyat kaum keturunan Cina dia cap gomeh. Kalau dulu-dululah mengikut ceritanya, cerita dulu-dulu. Cap gomeh ni, limau-limau ini akan dibaling dalam sungai oleh anak-anak gadis. Jadi kaum pemuda dia tunggu dekat hulu sungai, dia akan ambil limau itu
dan dibuka. Kalau dalam sungai itu, dalam buah limau itu, tercatat nama seorang, maka dicari, itulah jodoh mereka. Itu cerita dulu-dulu yang saya dengar. Sekarang tak ada dah benda begitu. Dia nampak, tengok, dia ngap aja. Nah, begitulah keadaannya. Lanjutan moratorium tidak ada. Saya cuba menghiburkan saudara, ya. Nak kata macam mana, marilah kita senyum-senyum ajalah. Sebab situasi sekarang makin ketara. Cukup ketara. Kehidupan rakyat makin susah. Nak dapat duit Kepulauan Simpanan Pekerja, memang Menteri Kewangan mengatakan boleh dibayar dan sebagainya. Tapi belum tuntas sepenuhnya. Kena tunggu lagi lah. Nampak kayaknya lagi 9 hari, 10 hari lagi. Saudara, tapi sebelum itu kepada teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi. Sebab teman saya, beberapa orang peguam, dia cakap, Datuk kena cakap juga. Pada teman-teman yang nak bagi komen, perlu berhati-hati dan gunakan bahasa yang baik. Sebab saya tak punya kemampuan untuk menyekat setara. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak boleh nak sekat. Sedangkan yang ini pun kadang-kadang disekat oleh orang. Saya tidak ada admin yang mengedit ataupun yang mengeluarkan mereka daripada admin saya ini. Jadi saudara harus menggunakan bahasa yang baik. Jangan pula sebab saudara saya terpaksa naik court. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan jaga kesopanan dalam bicara kita. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni warga harmonis. Saudara, saya menerima catatan daripada saudara Samsul Anwar. Dia di Selangor. Saudara Samsul Anwar, dia tulis, dia kata dia menzahirkan kekesalan dia. Macam mana saya hari ini juga. Kerana hari ini kita masih lagi gagal untuk melakukan solat Jumaat. Kerana beberapa masjid masih lagi menutup pintu rumah Allah. Sebaliknya, pusat perjudian di Genting Highland dibuka. Dan begitu juga kelab-kelab judi yang ada di Kota Raya ni sudah mula beroperasi. Harga barangan di pasar masih mencanak. Nak beli makanan tengah hari pun dia kata buat satu keluarga RM50 tak cukup. Itulah keadaannya. Itulah gambaran. Saudara Samsul, kita berkongsi penderitaan bersama. Bukan saudara saya juga begitu, ya. Lebih ini keadaan memang buat saya terpempan. Terpempan ni terperanjat. Kerana denda bagi mereka yang melanggar SOP. Ini satu hal lagi ni. Mereka yang melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan, kawalan-kawalan COVID-19, denda yang akan dikenakan bakal dinaikkan mulai 11 bulan Mac daripada RM1,000 kepada RM10,000. Kita nak tuntut RM10,000 daripada Kepulauan Simpanan Pekerja bagai nak rak. Menjerit pimpinan UMNO, Datuk Seri Najib berulang kali mahu supaya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja memberi one off RM10,000. Tak boleh juga. Akhirnya dia bagi RM5,000 dululah. Adalah peraturannya begitu begini. Tiba-tiba denda Perintah Kawalan SOP ditingkatkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Jadi saya merasakan mungkinlah agaknya para penasihat Perdana Menteri ataupun menteri-menteri kabinet yang ada tu, mungkin diorang ni tengah minum air ketum agaknya. Saya rasa mungkin mereka minum air ketum. Sebab dari sudut politik juga mereka mungkin rasa yakin dengan adanya denda daripada RM1,000 kepada RM10,000 ni, maka Kerajaan Perikatan Nasional kalau buat pilihan raya boleh dapat undi besar. Sebab rakyat suka. Seronok bila dengar ada RM1,000 naik RM10,000. Sebab saya kata mereka minum air ketum. Dan saya tadi sempat berbual dengan beberapa orang, teman-teman, dari sudut undang-undang. Mereka adalah pengamal undang-undang. Peguam. Peguam bala, peguam cara, peguam bela. Ya. Jadi, beberapa orang anak-anak muda yang belajar ilmu undang-undang pun, mereka mengatakan bahawa undang-undang itu diwujudkan adalah untuk dijadikan landasan pengajaran serta jalinan kehidupan agar kehidupan manusia tidak tersasar. Itu sebenar-benarnya bila undang-undang diwujudkan sebagai guideline kehidupan. Nah, artinya ada landasan tata cara kehidupan. Bukan untuk menekan atau menginai orang. Malahan, setiap hukuman yang mahu dilakukan, ia tidak boleh berupa kezaliman. Melainkan untuk memberi pengajaran semata-mata.
Jadi daripada denda ni 10,000 ni, ini bukan mau memberi pengajaran. Ini mau membunuh sebuah keluarga. Kalau satu ketua keluarga tu dia kena denda sampai RM10,000, dia tak mampu, masuk penjara 2-3 tahun. Jadi seluruh keluarga menderita. Kerajaan apa benda ni? Inilah saya kata kadang-kadang kerajaan air ketum. Pimpinan tak fikir langsung. Nak dapat 10,000 bagai nak rak. Rakyat tunggu daripada bulan 12, daripada bulan 11. Bulan November, Disember, Januari, Februari. Janji Menteri Kewangan nak bagi 10,000. Tuntas, one off. Tak ada. Tiba-tiba, geramnya aku. Maaf cakaplah, saya naik angin sikit. Tiba-tiba saja 10,000 denda. Ini undang-undang apa pula dia orang buat ni? Saya pun tak faham. Dan apabila kita bercakap soal perundangan, yang mengumumkan tu pula ialah Menteri UMNO, Datuk Ismail Sabri, naib Presiden UMNO. Beliau adalah pengamal undang-undang. Sekarang saya nak tanya beliau, undang-undang ini sudahkah dibincangkan di Parlimen? Sesuatu enactment ordinance itu mesti dibincang di Parlimen. Dan dibincangkan di Dewan Rakyat, bawa kepada Dewan Negara. Selepas diluluskan oleh Dewan Negara, baru dibawa ke Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong untuk disign ataupun ditandatangani. Kemudian barulah dipamerkan, digazetkan. Sekarang ni tiba-tiba sebut begitu. Adakah undang-undang ini digazetkan? Apakah kerana adanya perintah darurat ini, mereka suka mak bapak mereka sajalah nak buat undang-undang. Daripada 1,000 naik 10,000. Kemudian kata orang lebih berunding. Runding apa bendanya? Kalau dah ada begitu, pangkat kuasa akan mengikut. Dan kita hairanlah. Undang-undang ni, Agong setuju ke? Negara dalam keadaan darurat, adakah telah dipersembahkan kepada Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong? Kalau dah disembahkan, Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong akan menandatangani dekrinya. Dan hendaklah dipamerkan, hendaklah digazetkan, baru dijadikan sebagai daripada undang. Bukan main sebut, bukan boleh main ugut-ugut rakyat. Kenapa pimpinan mau mengugut rakyat? Memang kita tahu bahayanya. Kalau mereka tak ikut SOP, bahaya dan sebagainya. Ini apa benda ni? Kau cakap 10,000, masuk penjara dan sebagainya. Kenapa begitu kamu melayan rakyat dalam keadaan rakyat susah ni? Saudara Samsul Anwar, Parlimen dah mati. Nak saya tak tahu. Seingat-ingat saya bukan pelajar undang-undang. Belajar undang-undang fail. Saya mengaku saya cuba-cuba nak belajar jadi lawyer. Tak boleh. Gamaknya kalau saya jadi lawyer, bertekak sajalah saya dekat mahkamah. Mungkin Tuhan tidak merestui saya untuk menjadi seorang peguam. Belajar juga. Dan bagi saya, the essence of law ataupun intipati pada undang-undang adalah untuk guidance. Bukan untuk mendera orang. Dan undang-undang itu dicipta supaya orang sedar, orang insaf. Sebab itu disediakan penjara. Kalau kamu jahat, nakal sangat kamu ni, mencuri apa semua, dipenjarakan. Bukan penjara semua hidup. Untuk memberi pengajaran. Apakah dengan cara memberi pengajaran, denda RM10,000? Tak ikut SOP. SOP ni pula, cara yang bagaimana? Saya ada dapat seorang tadi, dia kata telefon saya. Dia kata, saya dengan menantu, saya kesian nak menantu saya. Kenapa? Dia kata, dia drive kereta. Bawa kereta, tiba-tiba anak dia nakkan coklat. Dia pergilah masuk sebuah kedai mamak. Dia pakai pelitup, dia pakai. Tapi kerana dia tidak menandatangani ataupun menulis nama dan juga jumlah dia punya temperature-nya, dia masuk, beli coklat dalam kedai, kena tangkap. Kena RM1,000. Saya kata undang-undang apa benda ni? Ini kamu sudah menginai rakyat. Sebab itu saya kata kerajaan Perikatan Nasional dia yakin dia boleh menang lah lepas ni. Menang besar. Ataupun penasihat-penasihat Tan Sri Muhyiddin ni dah mabuk ketum dah ni. Dah tak ketahuan hala, kata orang Perak. Segala-galanya ikut. Saya nak sebut tak lepas. Kalau saya tak sebut, saya tersekak dada saya ni. Inilah keadaannya saudara. Daripada 1,000 naik 10,000. Ingat sikit ke 10,000 ni? Kalau EPF, Kumpulan Orang Simpanan Pekerja, terkial-kial nak bagi, kamu nak denda rakyat dengan 10,000. Mana nak cari? Bahasa Perak kata, mana nak kerobek, yup. 10,000, yup. Jual ayam pun sekandang, tak dapat 10,000. Mangkuk hayun betul lah. Legalah saya dapat luahkan. Dan hari ini, yes. Hooray. Hebat. Kerajaan benar-benar prihatin rakyat. Gaji menteri tak boleh disentuh.
Tak boleh dia sentuh. Gaji wakil rakyat pun tak boleh sentuh. Walaupun dia mengangkang, relax, tak ada buat apa pun. Parlimen tak ada. Gaji allowance tetap jalan. Tapi denda dinaikkan RM10,000. Harga minyak hari ini diumumkan harga minyak RON RM95 naik pada RM2.05. Naik lagi 5 sen. Hore! Hebat kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Minyak naik lagi hari ini 5 sen. Tak berhenti naiknya. RON 97, RM2.35. Diesel kekal. Bila naik minyak, harga barang pasaran confirm akan naik lagi. Tak ada kawalan. Ini keadaan saudara. Itu saya kata, hore. Yes. Kerajaan prihatin rakyat. Minyak terus naik. Naiklah. Dulu saya ingat lagi kenyataan Sri Muhyiddin masa dia berucap. Naiklah. Masa itu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Kerajaan Barisan Nasional. Beliau dengan Parti Peribumi. Bersama dengan Pakatan Harapan. Dengan sinisnya. Kerajaan nak naik minyak, naiklah. Sedangkan waktu itu RM1.96. Naiklah. Rakyat kita boleh bayar. Biarlah rakyat mati. Pemimpin terus kaya-raya. Naiklah. Sekarang ini saya nak cakap. Yes, hore. Naiklah terus. Saya rasa dah gila dah ni. Dah tak ada duit dah. Ini masalahnya. Dan ada khabar lagi. Ini betul kata gila lah. Ni. Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia ni diwujudkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tujuan dia nak membantu kepada ibu-ibu ataupun balu-balu ataupun ibu tunggal, wanita-wanita di desa untuk berniaga secara kecil-kecilan. Jadi diberilah pinjaman amanah ikhtiar ini secara berkelompok 10 orang. Macam sistem main kutu. Kau ambil RM5,000. Bayar tiap minggu ya. Seminggu RM10. Nak berniaga sayur ke, nak kutip cendawan ke, nak buat kuih ke, bayar pusingan. Dan memang ternyata amanah ikhtiar ini berjaya sebagai skim bantuan yang terbaik. Amanah Ikhtiar Malaysia. Hari ini Amanah Ikhtiar Malaysia nak dilelong. Nak dijual pula. Tak berhenti nak menjual. Saya tengok, berjuta rakyat dah berhutang budi pada skim mikrokredit Amanah Ikhtiar Malaysia. Berpuluh-puluh ribu usahawan dan peniaga kecil yang telah pun berjaya dilahirkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Rekod Amanah Ikhtiar Malaysia amat baik. Lebih 99.2% peminjam berjaya melunaskan hutang kepada Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia dimulakan dengan pinjaman daripada kerajaan sejumlah RM858 juta. Dari masa ke semasa, Amanah Ikhtiar Malaysia telah menggunakan keuntungan mereka untuk membayar balik pinjaman ini mengikut kemampuan mereka. Walaupun kerajaan BN dahulu, waktu pimpinan Datuk Seri Najib, tidak pernah memaksa. Tak ada paksaan. Jadi bayaran AM kepada kerajaan pada tahun 2010, kerajaan salurkan 165 juta. Kemudian 2011, 20 juta dibayar kembali pada kerajaan. Jadi kerajaan salur balik 120 juta. Tahun 2012, 45 juta dibayar balik. 2013, 10 juta. Kemudian 2015, 2 juta. 2016, 7 juta. 2017, 18 juta. Dan benda ni berjalan dengan baik. Jadi, dalam keadaan ini, tiba-tiba institusi Amanah Ikhtiar Malaysia ni nak dilelong pula. Alasannya, kerana untuk syarikat swasta mengambil alih AM ini ialah kerajaan mahu tuntut semua dana yang dipinjam kepada AIM. Tak ada duit sangat ke? Dah muflis ke kerajaan kita ni? Sampai Amanah Ikhtiar di Malaysia nak dilelong. Dan kerajaan Perikatan Nasional, saya tanya, telah menjual sepenuhnya syarikat kimia CCM. Begitu juga sebahagian KLCC dan MIC pada tahun lalu. Dan telah pun menjual sepenuhnya syarikat semikonduktor Seletra pada tahun lalu. Dan sekarang ni nak jual AIM pula. Dan kita berdoalah semoga apa yang dilaporkan ini bukan menjadi realiti. Sayanglah. Kalau tidak nanti bila diambil alih nanti, maka ibu-ibu tunggal, suri-suri rumah tangga yang mencari pendapatan secara sambilan,
terpaksa minjam duit pada Along lah. Kemudian airline kalah. Kita mau tolong pinjam sama Along. Dah elok dah sistem tu. Terbukti berjaya. Kenapa nak dijual? Saya bertambah tak faham. Okey, itu bahagian amanah ikhtiar. Dan semalam pula Mahkamah Persekutuan, keputusan Mahkamah Persekutuan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor. Dikatakan tidak mengikuti perlembagaan persekutuan dan tidak sah. Dan kajian ini, keputusan mahkamah tersebut mengejutkan ramai pihak apabila hakim mahkamah tersebut menjelaskan jenayah seks luar tabi'i sudah terkandung dalam kanun keseksaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh menggubal undang-undang negeri yang kanunnya melanggar undang-undang persekutuan sedia ada. Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 menetapkan seks luar tabi'i sebagai jenayah dan pesalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau tidak lebih 6 sebatan atau dengan mana-mana kombinasi hukuman. Jadi, isunya sekarang ini di negeri Selangor seks luar tabi'i boleh. Kalau mengikut fahaman saya lah. Sebab itu, saya tertarik hati membaca tulisan Tan Sri Sarih Samad. Kata Tan Sri Samad, dia kata, kajian sains dan teknologi akhirnya dapat melihat dan menemui gambaran wajah sebenar Perak Man. Perak Man adalah dikatakan orang yang tertua di dunia, yang berusia 10,000 tahun. Itu menurut laporan akhbar dunia. Tapi, kalau mayat yang berusia 10,000 tahun tu boleh dikenal pasti, kenapa wajah sebenar pelaku semburitan di sebuah hotel di Sandakan gagal untuk diketahui pelakunya? Sedangkan pasangan pelaku tersebut bernama Haziq telah pun membuat pengakuan secara terbuka. Jadi, Tan Sri Sarih kata hairan ya. Hebat politik Malaysia ini boleh mengatasi kecanggihan teknologi terkini. Itulah. Itu berita-berita hari ini yang sempat saya santuni bersama. Dan saya ingin jelaskan semalam, saya sempat mengadakan diskusi bersama dengan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Daripada dapatan saya, sepatutnya memang tadi saya ulas, tapi kerana semalam juga saya ada sesi diskusi dengan Tian Chua. Saya dapatan semalam bahawa pertama sekali saya tengok bahawa UMNO merupakan parti yang prihatin pada masalah yang dialami oleh rakyat. Jadi masih tidak berganjak dengan tuntutan UMNO. Cuma yang membuatkan kita tidak begitu senang mendengarnya apabila wang UMNO masih dibekukan. Menurut Setiausaha Agung UMNO Malaysia, Datuk Ahmad Maslan, terdapat 80 bahagian UMNO ini mengalami pembekuan dan meneruskan perbicaraan berhubung persoalan wang milik UMNO yang dibekukan dan kononnya atas tuduhan menerima wang haram. Jadi bila saya berbual dengan beliau, ternampak ada gambar kekecewaan. Sebab itu saya tekan 3-4 kali. Ni Ahmad Rashid, line hack. Saya kalau saudara line kena hack, tak apa. Lepas ni habis ni kan, saya akan siarkan balik malam kan, kita boleh tengok sejauh mana mereka mau mengatasi teknologi. Ya. Jadi saya mendengar gambaran kekecewaan Setiausaha Agung Malaysia, Datuk Ahmad Maslan. Sebab itu saya tekankan berkali-kali. Saya kata kerajaan itu yang Muhammad sokong. Dia tidak menafikan. Dia kata, ya, yang saya sokong, yang UMNO sokong kerajaan hari ini. Tetapi menzalimi UMNO. Itu keadaan sebenar-benarnya. Kerana itu, kalau kita tunggu, kalau Parlimen bersidang, kalau ada usul undi tidak percaya, rasa-rasanya tidak sepatutnya lah ahli-ahli Parlimen UMNO tidak mengundi untuk tidak percaya kepada pimpinan Tan Sri Muhyiddin. It's high time already. Dah, orang kata cacing dah naik ke mata. Begitu juga, saya nak bagi penjelasan. Malam tadi juga saya mengadakan diskusi bersama Naib Presiden PKR, Saudara Tian Chua. Sebab mereka bertanya apakah UMNO akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Saya kata tidak mungkin. Tidak mungkin UMNO akan bergabung dengan mana-mana parti selain daripada Muafakat Nasional. Itu PAS. Itu memang jelas. Untuk parti lain tak perlu. Cuma kerisauan saya bahawa menjelang pilihan raya akan datang,
sukar untuk mana-mana parti solo untuk membolehkan mereka mendapat kejayaan kursi melebihi 115 ataupun 130. Kalau itu berlaku, maka kerajaan masih lagi goyah. Sebab itu saya katakan, apa-apa pun nak dibincangkan, biarlah selepas usai pilihan raya. Kerana dapatan kita, kalau UMNO bertanding secara solo pun, UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo pun, kita akan dapat lebih kurang, ini dapatan daripada survey yang dibuat oleh beberapa agensi, UMNO Barisan Nasional masih mendahului 38%. Itu daripada 20 ke 30 ribu warga net yang mengundi. Dan diikuti dengan Muafakat Nasional. Dan diikuti pula dengan Pakatan Harapan cuma dapat 15%. Tapi untuk Perikatan Nasional, gambaran ruyup sudah hampir. Sebab cuma 24% saja yang mengundi. Jadi dalam keadaan begini, sebab itu kita tidak hairan kenapa mereka sudah tercari-cari formula untuk berbaik dengan UMNO. Tapi UMNO tidak akan merelakan, saya yakin pimpinan UMNO tidak akan merelakan bahawa partinya dijadikan tangga ataupun lantai untuk mereka memijak, untuk mereka naik ke atas. Enough is enough. Dan sebab itu mereka mengutarakan soal kalau UMNO tidak bersama dengan Perikatan Nasional, berlaku perpecahan bangsa, perpecahan ummah dan sebagainya. Saya kata ini semua adalah retorika politik. Sesuatu benda yang agak impossible. Macam saya katakan, sejak daripada zaman Nabi Allah Adam lagi. Apabila Nabi Allah Adam mempunyai 2 orang anak lelaki, Habil dan Qabil. Hanya untuk menyelesaikan masalah perkahwinan anaknya itu pun berlaku pembunuhan. Itu sejarah asal manusia. Beribu-ribu tahun dulu. Kalau kita tengok pula di zaman sahabat Nabi pun, umat Islam sukar disatukan. Bermula di zaman Uthman Ibn Affan. Kemakmuran, kesejahteraan, waktu zaman Khalifah Uthman Affan ni memang hebat. Empire Islam mula berkembang. Tapi akhirnya Uthman Ibn Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Kerana kesan daripada fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian puak-puak Khawarij bertukar menjadi pengikut fahaman Syiah apabila zaman Ali bin Abu Talib. Kemudian datang lagi permasalahan. Zaman Ali bin Abi Talib, walaupun suasana okey apa semua, berlaku peperangan. Sama Muslim, sesama umat Islam berperang. Yang dikenali sebagai peperangan Jamal Ali dan Ummu Aisyah. Dan juga perang Sifir antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Bukan orang lain, sama-sama Islam, sama satu bangsa Arab. Dan ini kita nak bercakap soal penyatuan ummah. Dah tunjuk bukti tak akan jadinya. Sebab itu UMNO Barisan Nasional harus kekal dengan identitinya sebagai parti nasionalis. Parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Dan meneruskan perjuangannya memartabatkan agama, bangsa dan tanah air. Abata. UMNO kekal perjuangan rakyat dan UMNO menjunjung sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Sebab itu UMNO tidak akan membantah apa saja yang dititahkan oleh istana. Kita warga UMNO wajar mematuhi apa saja yang diputuskan oleh Agung. Sebab itu tadi saya mempersoalkan apakah membuat keputusan menaikkan denda daripada RM1,000 kepada RM10,000 kalau mereka yang tak patuh pada SOP itu telah disembah pada Agung. Apakah Agung sudah menandatangani dekri? Apakah sudah digazetkan? Itu keadaannya. Dan sekarang ini mereka nak bercakap tentang penyatuan ummah. Zaman Bani Abbasiyah, zaman Umayyah, malahan di bumi Malaysia ini, di bumi Melayu ini, di semenanjung tanah Melayu, kerajaan Melayu Empire Melayu Islam rubuh apabila adanya Mamak Bendahara Mandaliar dan Sikitul. Itu juga sebab perpecahan kaum. Memang kita tahu. Kita mau menyantuni, tapi jangan itu sekadar retorik politik. Hanya kerana nak dapatkan sokongan UMNO untuk mendukung Parti Pribumi ini, maka dilontarkan retorika. Oh, kalau tak bersatu ni, kita akan hancur. Umat Islam akan terapai. Bangsa Melayu ini akan jadi pengemis. Macam-macam lah.
Tidak perlu, brother. Yang penting sekarang ni, UMNO harus menyantuni kita mengutarakan pimpinan-pimpinan yang punya latar belakang, ada keimanan, ada pendidikan. Nah, bukan main tipu-tipu apa sijil yang tidak ada soal moral. Ini yang perlu. Siapa dia tadi? Pertama kali live Datuk Seri sangkut-sangkut. Pen merah memanglah sekarang ni sangkut-sangkut, biarkanlah. Saya tak mampu untuk menahan. Ya. GST Ahmad Dali, GST ni sistem percukaian. Okey, saya itu tentang kedudukan yang berlaku. Saya harus menyantuni sekarang ni macam mana tajuk kita malam ini adalah musim belacak melompat lagi. Saya tak nak sebut katak. Katak ni banyak, katak daun, katak puru. Memanglah katak ni melompat-melompat. Tetapi yang sebenar-benarnya, musim belacak. Orang politik ni sepatutnya dikatakan belacak. Kerana ikan belacak ni duduk dalam lumpur. Kepala dia kadang-kadang nampak macam kepala ular. Badannya kadang berbelang-belang. Ini ikan belacak. Dan dalam lumpur itu mesti dalam lumpur belukar. Itu belukar kayu bakau. Kadang-kadang dia bertinggi atas kayu bakau. Dia melompat. Bila belacak melompat ini, selalunya air akan keruh. Makanan ikan ni belacak ni adalah cacing yang berada dalam lumpur. Sesekali dapatlah juga makan udang. Udang-udang kecil. Udang apa ini? Udang gergau kata orang. Sebab hari ini tular dalam media sosial mengatakan kabar terbaru terdapat 2 orang ahli parlimen Pakatan Harapan daripada Parti Keadilan yang akan membuat pengumuman menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kononnya menjelang persidangan parlimen akan datang, kedua-dua mereka ini akan melompat mau menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin bagi menggantikan sokongan yang telah ditarik oleh Datuk Jazlan dan Datuk Nazir Aziz. Kedua mereka, kata sumber, adalah Larry Seng, iaitu ahli parlimen Julau, dan Stephen Chong, ahli parlimen Tebrau. Jadi bila belacak-belacak ini melompat, tentulah ada habuan tertentu. Dan bagaimanapun, kedua-dua MP ini masih lagi mengunci mulut. Cuma laporan ini ditersiar dalam beberapa laman web serta media di negeri Bawah Bayu. Kemudian yang terbaru, seorang ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sebatik, Saudara Hassan Abdul Ghani, Pengerang, Amir. Saudara Hassan Abdul Ghani, Pengerang, Amir telah pengumuman keluar daripada Parti Warisan Sabah. Atas alasan partinya tidak lagi mengutamakan kesejahteraan rakyat dan hanya menumpukan politik. Ini alasan bagi saya. Konon-kononnya katanya dia menyokong kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dan waktu yang sama pula tu timbul pula cerita terbaru, kononnya ada 6 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah juga akan melompat daripada Parti Warisan untuk menyertai UMNO. Persoalan saya di sini, apakah kita nak terima? Ni tersekat ni, tak apalah. Saudara nak buat macam mana? 6 orang ahli Dewan Negeri ni kononnya. Sebab itu ada keluar kenyataan Yang Berhormat Datuk Boh Mokhtar mengalu-alukan kehadiran ahli-ahli Dewan Negeri daripada Parti Warisan menyertai UMNO. Saya terkejut. Kerana apakah amalan kita mau menerima belacak-belacak ni nak lompat-melompat? Bagi saya enough is enough lah. Sudah-sudahlah kita melayan kerenah politik belacak. Kita melayan kerenah politik katak-mengkatak ni. Cukup dah. UMNO, bila kita tewas tak boleh bentuk kerajaan, kita kekal setia. Sabar. Dan kita mengemaskinikan bahtera kita. Tak perlu. Mereka yang telah melompat, yang meninggalkan perjuangan, kemudian nak patah balik tu, cukuplah. Bagi saya lah, kalau bertanya pendapat saya, tidak ada keperluan. Kerana mereka sekarang ni sudah menyedari kesilapan mereka. Dan mereka sudah dapat melihat kehendak rakyat. Rakyat akan umbi, pimpinan bawah sudah tak sabar-sabar nak tunggu pilihan raya. Sebab itu saya bertanya ke teman-teman, ada juga kawan-kawan bertanya dengan saya, dia kata, Datuk, how sure you are? Sejauh mana you yakin? Saya kata, insya-Allah. Sejauh mana you yakin bahawa Barisan Nasional ni boleh menang? Saya kata, insya-Allah dengan izin Allah SWT.
Saya berdasarkan kepada kehendak rakyat yang tak sabar-sabar untuk diadakan pilihan raya. Tak sabar-sabar untuk Parlimen bersidang. Kenyataan yang terima setiap hari. Sebab itu ada beberapa orang profesor. Kononnya profesor lah. Saya malas sebut nama lah. Ada 3-4 orang profesor tu berselindungkan dengan jawatan sebagai profesor. Dia kata bahawa kalau pilihan raya akan datang, Profesor Amri apa? Dia kata kalau pilihan raya akan datang, Pakatan Harapan boleh menang. Walaupun rakyat dalam keadaan sukar. Saya kata apalah punya pandangan ni. What sort of professor you are? Kalau sekadar, macam saya kata semalam, kalau sekadar untuk mencipta naratif kajian ataupun analisa, duduk dalam bilik di hawa dingin ataupun hantar kiriman. Berapa ramai sokong, telefon 1,500, 1,200, itu sebagai dapatan. Saya kata itu merapu. Turun ke gelanggang. Dan kalau nak buat, cuma boleh buat ramalan, bukan analisa. Analisa hanya boleh dilakukan selepas musim pilihan raya. Rumput Napier, daun lebar. Tu bukan belacak tu. Tu kutu babun. Kutu babun saya tak tahu. Ini tak ada dalam vocabulary saya. Vocabulary saya tidak ada perkataan kutu babun. Tak tahulah. Yang saya tahu belacak. Kerjanya melompat. Habis keruh air. Jadi bila profesor itu membuat andaian bahawa kononnya Pakatan Harapan boleh menang, kononnya Perikatan Nasional boleh menang, kononnya Tan Sri Muhyiddin ini masih disayangi oleh rakyat. Saya kata, dapatan kamu di mana? Di mana kamu mendapat perolehan kenyataan-kenyataan begitu? Dah bertanya ke dengan pemandu teksi? Dah bertanya, mereka ni pengundi, dah bertanya pada anak muda. Anak muda langsung tak boleh pandang sekarang. Sebab kehidupan mereka terkesan yang amat sangat. 200,000 lebih siswa Zah menjadi penganggur. Yang ada keluar daripada universiti tahun lalu masih lagi berbaki 170,000. Yang bekerja dah kena buang kerja. Takkan orang nak kena buang kerja, ada pendapatan, tiba-tiba hilang pendapatan, masih nak menyokong orang yang buang kerja dia. Satu benda saya kata, apalah peliknya dia orang ni. Ya, saya tahu mereka dibayar. Mereka dibayar untuk memberi naratif yang baik. Berdasarkan kepada kelayakan mereka sebagai profesor. Inilah Profesor Kangkung. Saya tak tahu apa dia punya kelayakan. Nak bercakap soal politik, turun ke lapangan, turun ke gelanggang, pergi ke pasar, bertanya dengan warga pasar. Harga barang macam mana? Yang mencanak bagai nak rak. Pergi ke kedai-kedai Makcik Limah, Makcik Kiyah, Pak Saleh. Pergi. Tanya penjual goreng pisang. Apakah mereka mampu untuk menjual pendapatan dapat satu hari RM30-40? Dah tak ada. Lepas sembahyang subuh, pergi jalan tengok kalau ada makcik-makcik Kiyah tu yang jual nasi lemak. Berapa pendapatannya? Kadang-kadang kita tengok sedih. Bertimbun nasi lemak. Tak laku. Kadang-kadang termakan modal. Sebab orang dah tak ada duit. Kecairan wang dah tak ada. There is no cash in the open market. Rakyat dah tak ada duit. Nak buat macam mana? Sedangkan harga barang meningkat. Banyak saya dapat kiriman. Tak nak cerita lah anak-anak tak minum susu, minum TO lah apa semua tu. Malahan hari ini kalau saya tengok, Durian Mulia Raja Tengku Tuanku Ismail di Johor bagi duit lagi 1,000 pada Abid Liu untuk disalurkan. Begitulah murninya hati kerabat di Raja Johor. Melihat kesengsaraan rakyat. Rakyat sengsara nak sokong macam mana? Harga minyak naik lagi, Saudara Ridwan, betul saya setuju. Harga minyak petrol, harga minyak cuma diesel kekal. Tetapi harga minyak di pasaran. Kumat kami, Profesor Teku. saya melihat dapatan, saya tengok, bila tengok Profesor buat kenyataan bahawa kerajaan hari ini boleh mendapat sokongan. Sokongan mana kau nak dapat? Apakah kamu cuma nak mempengaruhi rakyat supaya terus kekal menyokong kerajaan hari ini? Kamu bermain dengan perasaan rakyat yang akhirnya rakyat mencebik kamu. Saya kesian dengan warga profesor yang lain. Saya harap ini pertubuhan profesor-profesor ni harus mengkaji. Kalaulah sesuatu dapatan atau kajian mana-mana profesor ini yang bercanggah dengan realitinya, mereka ini digentak baliklah profesornya tahapnya. Sebab mereka menggunakan kebijaksanaan, pemikiran yang tak lain tak bukan hanya menjual
latar belakang mereka sebagai profesor untuk mengabui mata rakyat, karenanya untuk dapat tempat. Puji kerajaan aku boleh dilantik. Nak jadi dekan ke, nak jadi itu, nak jadi ini ke. Mungkinlah, saya tak tahu. Sebab dia tahu realitinya. Rakyat hari ini tidak sabar-sabar untuk diadakan pilihan raya umum. Berkali-kali saya katakan bahawa dalam hati rakyat, amarah yang ada sekarang ini bukan lagi amarah. Ini sudah jadi dendam. Orang berdendamnya dengan main-main. Orang sanggup membunuh kerana dendam. Sebab itu mereka menunggu. Bila. Sebab hidup bertambah susah. Tengok anak-anak duk termenung. Ikan kembung naik RM20. Daripada RM18 minggu lepas, hari ini RM20. Kehidupan rakyat tidak disantuni. Menteri entah ke mana. Kemudian menteri pula sibuk minum air ketum lah agaknya. Nah ini keadaannya. Saya ingin memberi pencerahan pada teman-teman supaya kita jangan terpengaruh dan jangan kita goyah. Walaupun saya tengok ada beberapa catatan yang saya terima. Ya, mereka ini ada yang katakan bagai katak ditimpa kemarau. Satu hal lagi. Jadi pepatah Melayu ada menyebut katak bila musim kemarau akan resah sebab tiada air. Dalam politik juga ada katak-katak yang resah. Belacak memanglah dia terus masuk dalam lumpur tu, terus hilang. Katak-katak ni resah. Kerana bila tak ada pemilihan, tak ada kursi ditanding, kerana nak melompat pun dah tak boleh. Sebab kalau ada pertandingan, sebab itu dicipta bagai-bagai naratif supaya ada pertandingan dalam UMNO khususnya. Kalau ada pertandingan kononnya, maka turunlah seperti bidalan mengatakan tongkang pecah you kenyang. Mereka lain tak ada. Melihat politik ini sebagai tempat untuk mencari keberuntungan. Sedangkan politik adalah satu bidang untuk kita memilih pemimpin, memilih kerajaan yang untuk menyantuni kehidupan rakyat. Kita bukan melihat politik ini nak diadakan sepanjang musim. Sampai bila kita nak reda sekarang ni? Saban hari ada saja. Tak ada reda. Kemudian pimpinan-pimpinan saya, sebab itu saya amat berbangga dengan Puteri UMNO. Tok Zaidah Zarif. Dia bila buka mulut aja Mak Jogan, disanggahnya habis. Mak Jogan kata UMNO akan berhabis. Dia kata kamu bukan Tuhan. Kamu tunggulah nasib kamu. Saya seronok tengok itu kenyataan. Tapi walau bagaimanapun, saya masih lagi tak senang hati melihat perkembangan politik yang hadir dalam negara kita ni. Walaupun ini dapatan saya ya. Bini DP survey semalam ya. Kita UMNO Barisan Nasional dapat 7,286 undi. Kalau UMNO dengan PAS ada 6,325 undi. Kalau PAS dan Perikatan Nasional 3,000, 15%. Kalau Pakatan Harapan, PKR, DAP dan PAN cuma dapat 2,337. Perikatan Nasional dengan PAS cuma dapat 1,193. Sebab itu sekarang ini, warga UMNO kena harus bersedia. UMNO akan diserang. Kerana mereka melihat dalam keadaan sekarang ini, UMNO sahajalah menjadi batu penghalang untuk mereka meneruskan kerjaya mereka sebagai kerajaan. Mereka melihat UMNO ini adalah satu batu penghalang. Mozbir, quarantine out Datuk. Sebab saya melihat bahawa dalam UMNO sekarang ni, kita dah mula menyantuni. Sebab semalam saya berbual dengan Susah Agong, kita dah tak ada ni. Saudara Ahmad Midun, UMNO dah kojol. Saudara Ahmad Midun kata apa UMNO dah kojol? Saudara ni juga antara kumpulan makan ketum. Saudara boleh kata parti UMNO yang sebegini, anda mewakili mana dengan saudara Ahmad Midun ni? Semalam saya katakan, pilihan raya yang lalu kita tak kalah. UMNO tidak kalah bandingkan dengan parti-parti yang anda sokong. Sama ada yang memerintah sekarang ke atau parti-parti yang lain. Waktu pilihan raya dulu, UMNO menang 54 kursi. 57 kursi yang melompat. Makedum UMNO itu melompat. Mereka menang atas tiket UMNO. Nah, ini keadaannya saudara.
Jangan fikir bahawa okey, kerana tak boleh bentuk kerajaan, UMNO dah kojol dah mati. Minta maaf saudara. Malahan hari ini UMNO lebih kukuh daripada berbanding dengan parti-parti yang lain. Sebab itu sekarang ni warga PBM sudah tersentak apabila dengar cerita UMNO tetap dengan pendiriannya tidak akan bekerjasama dengan PBBM. Itu jelas. Sebab itu dah tak jalan lain. Mulalah buat naratif. UMNO tu begitu, UMNO tu ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Saudara boleh serang pemimpin. Saya tak marah. Saudara nak serang siapa saja pimpinan UMNO. Saya tak marah. Tapi bila saudara mengatakan UMNO dah kojol, saya kata saudara mengundang masalah dengan saya. Saudara nyatakan saudara mewakili parti mana. What party you represent? Kalau nak dibandingkan antara UMNO dengan PBM. PBM berapa kursi yang menang? Dapat 13. Itu hari pun kalah 1. Tinggal 12. 12 pecah 2. Tinggal 6. Anda mewakili parti mana? Pimpinan yang berada dalam PBM sekarang ni semua terdiri daripada berlacak-berlacak, kepala-kepala berlacak yang melompat sana, melompat sini. Yang lain tak ada naratif kehidupan mereka nak cari keuntungan. Mereka sanggup menggadaikan kepercayaan rakyat. Mereka ini sanggup meneguk air mata rakyat yang menyokong, yang bekerja pagi, petang, siang, malam untuk memenangkan mereka sebagai wakil rakyat. Dah menang jadi wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, melompat menyertai PBM. Mereka meninggalkan warga yang begitu setia, jujur, ikhlas. Apakah orang macam ini yang saudara anggap sebagai pemimpin? Apakah saudara merasakan mereka itu pemimpin yang harus diangkat sebagai menteri? Minta maaf. Ini menteri semua minum air ketum lah kalau begitu. Kalau saya ahli-ahli parlimen dan mewakili UMNO pun yang berada dalam kerajaan hari ini, sebagaimana saya bertanya dengan Susah Agung, yang masih lagi konon-konon nak menyokong sana pun, kita akan songsong, ini kan pula mereka yang berada dalam PBM. Sebab itu, minta maaf. Nahi, kabir nahi. Tidak akan mungkin UMNO bersama dengan orang begini. Saya akan songsong Presiden UMNO kalau orang macam ni kita ambil balik. Sebab itu saya bertanya, apa naratifnya? Bermukhtar nak terima dia orang balik. Kalau mereka sudah menentang UMNO, kalau mereka adalah pengkhianat pada UMNO, kita tidak mahu lagi musang berbulu ayam masuk dalam reban kita. Enough is enough. Hari ini, sewajarnya, ini adalah masa untuk pimpinan UMNO memagar rumah UMNO. Biarlah orang nak kata kita sombong. Biarlah orang mengatakan kita bongkak. Biarlah orang kata kita besar kepala. Say whatever you want to say. Rumah UMNO ini kita nak jaga. Sebab mereka lah yang merobekkan tiang Seri UMNO sewaktu mereka berada dalam parti UMNO. Dan sekarang mereka nak make a comeback. Nak balik semula. Nak berdamai dengan orang UMNO. Cukup sampai di sini, sayang. Saya minta maaf. Bukan pasal apa. Bila saudara kata UMNO kojol, saya mengundang kemarahan saya. Sebab bagi saya parti UMNO tak ada sebab, tak ada cacatnya. Yang cacat orang macam saudara. Kalau saudara yang terpelajar boleh memaki hamun UMNO, artinya anda juga tidak pernah berterima kasih. Anda boleh berada di Menara Gading. Anda boleh menerima ilmu. Tidak lain, tidak bukan hasil perjuangan UMNO. UMNO memerdekakan negara. UMNO mewujudkan negara ini untuk mengisi kemerdekaan dengan kepelbagaian prasarana. UMNO membawa kehidupan rakyat daripada kecil, sekecil-kecilnya sampai ke atas. Kita merebut kembali kek ekonomi untuk dikongsi bersama. Tapi pimpinan yang anda sokong itulah yang merosakkan kek UMNO. Mereka inilah yang merampok, yang merobek rumah UMNO. Mereka mengambil hasil-hasil negara untuk mengisi tembuluk keluarga mereka. Dan orang macam ini saudara nak sokong. Dan saudara nak ketepikan parti UMNO. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Dan saudara nak kata UMNO kojol. Sila tunggu. Tunggu pilihan raya. Sebab itu hari ini, rakyat tidak sabar untuk menanti bila tarikh pilihan raya. Apabila orang tak sabar nak tunggu, macam nak main bola, orang nak lawan bola, kami dah bersedia. Bila? Walaupun PBM sudah pun mencetak dia punya bendera kepas, kita tidak merasa gentar. Kita tak takut. Berbunyi saja genderang pilihan raya, kita akan mara ke hadapan, membujur lalu melentang patah. Warga UMNO semangatnya kental. Warga UMNO tak boleh dibeli. Warga UMNO tidak boleh digadai hanya dengan wang bayar apa, RM200, RM1,000, RM2,000. No. Mereka yang melompat itu mereka yang menjual amanah rakyat. Minta maaf. Bila saudara mengata UMNO kojol, saya memang menyirap darah saya. Saya boleh kutuk pemimpin UMNO, tak apa. Tapi jangan kutuk parti ini. Sebab saya pun tidak mengutuk parti saya. Saya mengatakan parti PBM dipimpin oleh orang-orang yang terdiri daripada para pengkhianat.
Mereka ini pengkhianati daripada UMNO. Mereka pengkhianat daripada PKR. Mereka juga pengkhianat sama mereka. Bergaduh sama-sama mereka. Tendang orang ni keluar, tendang orang ni sama. Inilah orang yang ada dalam PBN. Dan bila nak tubuh kerajaan, kelang kabut melutut dengan UMNO. UMNO berlapang dada. UMNO tak tamak. Bila masa UMNO tamak? Tidak pernah pimpinan UMNO tamak. Kita okey. Nak jadi Perdana Menteri, ambil lah. Sebab kita tahu bahawa UMNO waktu Pilihan Raya 2018, kita tidak diterima untuk membentuk kerajaan. Okey, kerana kerajaan itu kerajaan Pakatan Harapan. Teruskanlah. Daripada Tun Dr. Mahathir, naik Tun Dr. Tan Sri Muhyiddin, biarlah rakyat tengok. Dan hari ini, rakyat sudah tahu apa warna, apa corak politik mereka hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Jangan lupa, malam esok lagi panas. Ya? Terima kasih.